Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambungan perbincangan kita pada kali ini ialah tentang rukun jual beli. Kita telah belajar hikmat perundangan disyariatkan jual beli. Sambungan kita kali ini adalah dalam bab rukun jual beli. Sebagaimana kita belajar dalam bab salat ada rukun dia, syarat dia. Dalam kita bermuamalah jual beli juga ada rukun, sebagaimana yang dalam bab lain. Kita sedia maklum jual beli merupakan suatu kontrak, suatu akad. Suatu akad perjanjian. Setiap perjanjian sudah tentu mempunyai rukun-rukun tersendiri supaya akad ini wujud. Mana perjanjian ini wujud, mesti ada rukun dia. Rukun-rukun ini pula sudah tentu mempunyai syarat-syarat tersendiri supaya ia diterima sebagai sah dan seterusnya memberikan implikasi kesan tertentu, yaitu beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincangkan ke semua perkara ini dengan izin Allah taala selepas ini. Dalam kita jual beli ini ada 3 rukun. Ada sebagian ulama kata 4. Ada kata ada jadi 3, ada jadi 4. Dia boleh pecah. Rukun yang pertama dia panggil al-aqidan. Al-aqidan ni orang yang buat penjual dan pembeli. Mana aqidan. Rukun yang pertama dalam jual beli mesti ada penjual dan pembeli. Jadi dia gabung dua, penjual dan pembeli. Ada sebagian ulama mengatakan kita pisahkan. Penjual satu, pembeli satu. Jadi 4 rukun. Jadi kalau sama ada kita nak jadikan dia 4 ataupun 3, boleh dua-dua. Yang kedua, sirah. Sirah iaitulah lafaz akad jual beli itu. Sirah ni kita nak kata lagu ni. Sirah jual beli. Yang ke rukun yang ketiga iaitulah al-ma'qud alaih, iaitulah benda yang kita jual. Benda yang kita jual dan benda yang kita beli. Dia panggil barang dan harganya. Barang dan harga. Maknanya kalau kita cerai ke satu-satu, dalam jual beli ini ada 5 perkara. Yang pertama ada penjual. Dia panggil al-aqidan. Penjual, pembeli, sirah. Sirah ni mana lafaz jual. Macam kita duk kata sekarang ni saya jual lah. Orang ni kata saya beli. Jadi apakah sirah ni tertentu sehingga jual dengan beli saja? Ataupun ada lagi benda lain yang boleh dijadikan seperti tersebut. Masa sekarang ni orang tak kata jual beli. Tapi dia holok kertas tu sain. Sain bawah tu. Jadi jual beli jadi sirah atau tidak. Yang keempat, iaitulah barang yang dijual. Yang kelima, as-saman, harga yang dibayar. Jadi 5, kalau kita perinci, dalam jual beli ada 5 perkara. Kalau kita secara umum, jadi 3. Al-aqidan, penjual dan pembeli 1. Yang kedua, sirah. Yang ketiga, al-ma'qud alaih, barang dan harganya. Jadi jelas pada kita. Kita cuba masuk secara satu persatu. Yang pertama sekali, al-aqidan. Iaitulah pihak yang membuat jual beli. Pihak yang membuat perjanjian ataupun buat jual beli. Mereka ialah penjual dan pembeli yang mengikat kontrak ataupun mengikat perjanjian menurut persetujuan mereka berdua. Kedua-dua pihak ini perlu memahami syarat-syarat berikut. Dalam jual beli ini, al-aqidah ni ada syarat pula. Nak sah jual beli itu, penjual ataupun pembeli itu, mestilah yang pertama sekali, dia ada berapa sini? Yang pertama, mestilah orang itu waras. Atau baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Dia panggil rasyid. Penjual ni mesti seorang yang waras
Orang yang akil, orang ada akal. Balik. Baik, boleh menguruskan harta dengan baik. Oleh itu, urusan jual beli yang dijalankan oleh kanak-kanak dan orang gila adalah tidak sah. Maknanya kalau setengah orang ni mungkin dia jadi timur muskilah, timur masalah sini. Macam mana kita suruh anak kita jual di kedai? Itu dalam perkara yang telah diketahui. Maknanya budak ni mendapat keizinan daripada mak dia, ayah dia suruh jual. Barang-barang pun ada harga dah. Tapi kalau nak buat satu kontrak yang besar, budak mari jual tanah. Pihak pejabat tanah boleh terima atau boleh terima benda ni? Tak boleh. Pasal benda ni benda besar. Lainlah kita jual kedai runcit. Yang dianya implikasi kesan dia tidak begitu besar. Demikian juga dengan orang yang tidak dibenarkan menguruskan harta sendiri. Dia panggil mahjurun alaih. Orang yang nirsa tu dah tapi tak boleh nak mengurus harta sendiri. Kerana ketidakwarasannya. Orang panggil OKU lah ni. Atau tidak berkelayakan menguruskan harta. Contohnya orang yang belanjakan hartanya dalam perkara-perkara yang diharamkan. Dalam Islam ni kalau orang ni cerdik ke cara mana pun, kalau harta dia buat belanja benda-benda yang haram, maka ni orang yang dipasuk. Termasuk kalau orang safih dia panggil. Orang yang tak boleh menguruskan harta. Atau orang yang terlalu boros membelanjakan harta walaupun untuk memperolehi barangan yang harus. Melampau sangat dia dibeli. Atau orang yang dianggap cuai dan tidak bijak serta tidak berpengalaman menguruskan harta. Jadi orang ni tidak masuk. Tak ada khibrah, tak ada pengalaman. Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Dan ujilah anak-anak yatim. Itu, yang ini sebelum balik. Sehingga mereka cukup umur dewasa. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Mana Allah SWT ajar kepada kita nak serah harta ni kepada anak kita, tengok dia pandai ngurus ke tidak. Bagi dia duit sikit-sikit, bagi. Ni kalau we motosikal, udah congek dah ni, nak we kereta berat lagi. Mana kita tengok dulu. Orang ni rush ke tidak. Warak molek ke tidak. Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan para penjaga agar menguji anak-anak yang berada di bawah jagaan mereka. Dengan cara menyuruh mereka menjalankan urusan jual beli setelah mereka cukup umur. Jika mereka dapat menguruskan harta tersebut dengan baik, mereka akan diberikan kebenaran untuk memperolehi semua harta mereka dan segala urusan mereka dianggap sah. Ini menunjukkan bahawa kewarasan adalah syarat untuk memperolehi harta dan menguruskannya. Urusan jual beli adalah urusan yang membabitkan harta. Oleh itu kewarasan menjadi syarat dalam urusan ini. Kalau kita suruh orang nakal, orang ini beli, jadi berat kita. Di samping itu, semua kanak-kanak dan mereka yang tidak siuman, tidak berkelayakan untuk menguruskan harta mereka, kerana mereka bukanlah mukallaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin. 'Anil majnuni al-maghlubi 'ala aqlihi hatta yabra, wa 'anil na'imi hatta yastayqiz, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim ay yablugh." Maksudnya pena telah diangkat, yakni tidak dicatat. Tidak diambil kira kepada 3 orang. 3 orang ini tak masuk dalam buku rekod catatan amalan. Orang gila yang kehilangan akalnya sehingga dia sembuh. Gila betul ni, gila betul. Kalau gila dia buat-buat tu, yang ni masalah kalau dia ni. Ada setengah orang sekarang ni, tak saya kotak. Makan dadah lah. Minum arak. Jadi gila tidak. Orang yang tidur sehingga dia sedar. Mana orang tidur, tak ambil kira juga. Mana kalau salah orang tidur, kita tanya, nak jual tanah? Jual. Dia tidur. Tak boleh ambil kira ni. Sedar-sedar kata jadi, dia cakap, mimpi ya kecil tadi tu. Kanak-kanak sehingga dia bermimpi, iaitu cukup umur. Hadis ini riwayat Abu Daud. Maknanya Allah Ta'ala angkat kesalahan daripada 3 golongan ni. Mana tak boleh ambil kira.
Kesalahan dia pun tak ada, kerja buat dia pun tidak boleh kita ambil sebagai satu perkiraan. Maksud panel qalam telah diangkat ialah apa yang dilakukan telah tidak diambil kira. Oleh kerana kontrak, jual beli, perjanjian membabitkan beberapa hukum, jadi orang yang tidak diambil kira segala tindakan mereka dianggap tidak berkelayakan melakukannya. Itu syarat yang pertama, penjual dan pembeli ini orang yang ada kelayakan. Kalau kita pergi tipu orang ni tak sedih, kita pergi tipu dia, suruh tepek jari, tepek apa, mana anak ni boleh bantah balik. Mak dia ni tak siuman, kenapa pergi jual tanah dia? Mana banyaklah proses-proses yang boleh menyekat daripada orang-orang tersebut ditipu oleh orang lain. Yang kedua, syarat yang kedua iaitulah bebas membuat pilihan ketika membuat perjanjian akad. Ketika buat akad jual beli ni, orang ni orang bebas memilih, tidak dipaksa. Maksudnya apabila seorang menjual atau membeli, dia melakukannya dengan bebas dan dengan sepenuh hatinya serta meredai urusan yang ingin dijalankan. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka, an taradhim, rada meredai di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Innamal bai' an taradin. Sungguhnya jual beli itu dengan cara sukarela. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mana jual beli ini kena cara sukarela. Dengan hal ini jual beli hanya diterima dan dianggap sah apabila ia dilakukan secara sukarela oleh kedua-dua pihak. Penjual pun memang nak jual, pembeli pun memang nak beli. Atas dasar ini, jual beli oleh orang yang dipaksa adalah tidak sah kerana ia dilakukan tanpa kerelaan. Ini kerana kerelaan pada hakikatnya adalah suatu yang tersirat. Jadi rela tak rela ni benda dalam hati. Reda ni dalam hati. Dalam keadaan biasa, kerelaan ini boleh dilihat melalui percakapan dan perbuatan. Dalam keadaan terpaksa, percakapan yang dilahirkan tidak dapat menjadi ukuran kepada kerelaan yang tersirat. Sebaliknya, kerelaan ini boleh dipertikaikan atau boleh dianggap tiada sama sekali. Oleh itu, percakapan oleh orang yang dipaksa tidak boleh diambil kira dan jual beli tersebut tidak sah. Manakala kita pergi pasar, orang ugut dia suruh jual kepada kita, tak boleh. Selain orang yang dipaksa, jual beli yang dilakukan secara bergurau adalah juga tidak sah. Gurau tak boleh. Ia sama seperti orang yang dipaksa, iaitu jual beli tidak dijalankan dengan kerelaannya dan dengan niatnya. Walau bagaimanapun, jika paksaan tersebut dilakukan dengan sebab yang sah, jual beli orang yang dipaksa adalah sah. Contohnya, orang yang sengaja melambat-lambatkan pembayaran hutang, sedangkan dia memiliki barangan tetapi enggan menjualnya. Dia ni ada hutang banyak orang. Hutang saja. Harta dia ada. So jual tak mahu. Haji apa nak buat? Dalam keadaan ini hakim, naknya mahkamah yang memutuskan. Kalau kita lock orang sendiri buat putus banyaklah huru-hara berlaku. Dia ni ada hutang aku. Orang ni jadi tuduhan-tuduhan ini tak bagus. Mesti mahkamah yang menentukan. Hakim berhak memaksa orang ini menjual barangan tersebut untuk tujuan menjelaskan hutangnya. Jual beli di sini sah kerana kerelaan syarak telah mengganti tempat kerelaan penjual. Nampak dia? Syarat nak sah jual beli ini, penjual dan pembeli mesti rela. Orang ni rela beli, orang ni rela jual. Kecuali dalam kes-kes tertentu. Orang ni tak nak jual barang dia. Dia berhutang orang banyak. Harta dia ada. Jadi macam mana nak selesai masalah ni? Kita bawa kes ni ke mahkamah, hakim jatuh, qadhi jatuh hukum, bahawasanya harta kamu ini kena jual. Sebab nak bayar hutang. Bayar hutang orang wajib. Dia sayang harta dia berhutang harta orang. Maka dalam keadaan tersebut, maka hakim yang boleh memutuskan. Bukan orang sebarang yang boleh memutuskan. Kalau orang sebarang yang boleh memutuskan, maka jadilah huru-hara dalam suasana masyarakat. Yang kedua, penjual dan pembeli adalah individu yang berlainan.
Syarat yang kedua, kita dah berapa syarat tadi? Syarat yang pertama, penjual dan pembeli orang yang rasyid, waras. Syarat yang kedua, dengan kerelaan. Syarat yang ketiga, pembeli dan penjual mesti orang lain. Tak boleh kita jual kepada kita sendiri. Saya jual tanah aku ni kepada aku sendiri. Kalau orang dengar aku punya, nak pergi jabat tanah kata saya. Minum air ke pagi ni, mari kecek lagu ni. Tak gitu, tanya. Mana pula nak jual barang sendiri. Jual kita sendiri pula tu. Jadi naknya penjual dan pembeli adalah individu orang lain. Maksudnya mesti wujud dua pihak yang berlainan yang mengikat perjanjian tersebut. Penjual serta pembeli bukanlah orang yang sama. Ini kerana kepentingan kedua-dua pihak sentiasa berlainan. Penjual sentiasa mahukan harga yang lebih tinggi dengan kualiti barangan yang lebih rendah. Sementara pembeli pula sentiasa mahukan kualiti barangan yang lebih tinggi, yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Pelawai atau tak pelawai? Mesti. Pembeli tak kira dia nak murah macam. Kok jual nak naik harga sama. Jadi, masalah ni berbeza. Kalau kita jual kita sendiri, mestilah kita murah. Tapi, kita nak pilih kita naik pula. Orang panggil celaru dalam jual. Juga kerana jual beli membabitkan hukum mengambil barangan yang dibeli dan hukum memperolehi harga barangan yang dijual. Semua perkara ini membabitkan beberapa tanggungjawab yang mungkin akan saling bertentangan. Oleh itu semua tanggungjawab ini tidak boleh diletakkan hanya pada seorang individu. Atas dasar ini, jika seorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barangannya, wakil yang dilantik tidak boleh menjualkan barangan tersebut kepada dirinya sendiri. Kita berjual, duit kereta. Jadi, tolong jual kereta saya. Kita tak letak harga, kita suruh dia tolong jual dengan harga yang terbaik. Maknanya kalau dia sendiri nak beli, mesti dia akan turun harga. Sebab dia yang nak beli. Begitu juga jika seorang mewakilkan kepada seorang untuk membeli suatu barangan. Sedangkan barangan tersebut ada pada wakil tersebut. Dia tidak boleh membeli barangan tersebut daripada dirinya sendiri bagi pihak pewakil. Maknanya dia tak boleh jadi pembeli dan penjual. Begitu juga hukumnya jika seorang menjadi wakil kepada dua individu. Dia tidak boleh menggunakan wang salah seorang pewakil untuk membeli barangan pewakil seorang lagi kerana sebab yang sama. Juga kerana hak-hak dalam jual beli, iaitu menyerahkan barangan, memperolehi harganya dan lain-lain berada di tangan wakil tersebut. Oleh kerana jual beli kadang-kadang memerlukan penilaian dan pertimbangan sebagai seorang penjual dan pembeli, maka tidak mungkin orang yang sama boleh memainkan kedua-dua peranan dalam satu masa. Namun, maknanya asasnya penjual dan pembeli mesti berbeza orang lain. Orang jual lain, orang beli lain. Ada juga kecuali dia. Hukum ini dikecualikan dalam kes jual beli yang dijalankan oleh peniaga, iaitu bapa ke atas harta anaknya yang tidak berkemampuan menguruskan hartanya sendiri. Yang ayah boleh dia beli dengan harta anak dia yang kurang upaya. Alasannya seorang bapa tidak ditohmah akan memperdayai anaknya sendiri. Kerana sifat belas kasihan terhadap anaknya yang ada padanya. Demikian juga dengan jual beli seorang hakim pemerintah ke atas harta mereka yang tidak berupayaan yang berada di bawah jagaannya. Dalam hal ini dia boleh menjual harta salah seorang daripada mereka kepada salah seorang yang lain kerana hak jagaan yang dimiliki oleh hakim pemerintah ini adalah umum. Juga kerana ada kalanya dia terpaksa melakukan jual beli seperti ini. Maknanya hakim ni dia akan jaga umum. Mungkin dia jaga harta anak-anak yatim. Mungkin juga dia sebagai penjual kepada benda-benda lain. Mana dia boleh dalam satu masa kadang-kadang dia terpaksa jadi penjual dan pembeli. Maknanya dalam kes ini dikecualikan kepada dua orang saja. Yang pertama bapa dengan harta anak yang kurang siuman. Bukan semua anak. Lama kita salah dengar hari ni dia kata, ayah ni bebas jual harta anak dia. Tak ada apa-apa lah. Anak mari jalan rumah, turun-turun nak beli tak ada kereta. Dia kata, kuat nak kereta saya ayah. Jual dah kereta aku ayah, saya bebas jual harta anak. Lah. Anak yang tidak upaya. Di bawah jagaan kita. Anak orang lain jangan jual harta dia. Apa yang boleh dengan anak ayah macam ni. Yang kedua, hakim pemerintah yang menjaga harta kepentingan awak. Itu saja yang boleh. Yang keempat, barang yang dijual atau pembeli boleh melihat
penjual dan pembeli boleh melihat. Oleh itu jual beli orang buta tidak sah. Kerana wujudnya kejahilan yang ketara. Dia tak apa benda ni molek tak molek. Dia gasak tangan dia, dia boleh tahu. Ada benda-benda tertentu lah. Untuk tujuan jual beli, orang buta ini perlu mewakilkannya kepada orang lain untuk membeli atau untuk menjual bagi pihak. Maknanya syarat. Ruko yang pertama adalah jual beli ini, penjual dan pembeli. Ada 4 syarat. Yang pertama, waras. Yang kedua, rela dengan kerelaan. Yang ketiga, penjual dan pembeli orang yang berlainan. Yang keempat, boleh melihat. Ini syarat dia. Kita akan pindah pada ruko yang kedua pula. Di ruko yang kedua iaitulah sirah. Apa makna sirah? Sirah akad. Lafaz akad kita punya kontrak ataupun perjanjian. Sirah perjanjian adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat perjanjian dengan menyatakan kemahuan, kerelaan dan niat mereka untuk membuat perjanjian. Itu makna sirah. Seperti mana yang dimaklumi, kerelaan adalah syarat sah jual beli, akad jual beli. Namun demikian, kerelaan adalah sesuatu yang tersirat. Tanda kita rela ni duduk dalam hati, bukan boleh nampak. Kerelaan ini perlu dilahirkan melalui satu tanda yang dapat menggambarkan kerelaan tersebut. Maknanya setiap akad dia ada mesti kerelaan. Jadi tanda nak tahu kita dia rela tak rela, dia reda atau tidak, setiap tempat ada tanda dia. Pada itulah kalau kita nak kahwin anak, kita kena tanya dia, "Mek, ayah nak kahwin mek macam mana?" Kalau anak dara dia senyum tu, ibu si pemalu dia lah. Mana rela kalau dia tak kata no, tak apa dah lah. Tapi kalau anak janda tak boleh. Sebab dia sudah ada pengalaman, dia kena jawab diri, no lah ayah. Boleh lah tu. Tak apa, diberi kebenaran. Berbeza. Dalam masalah jual beli ni macam mana tanda dia? Ia dapat dilahirkan melalui tindakan kedua-dua pihak yang mengikat akad yang menunjukkan mereka bersetuju dengan urusan jual beli tersebut. Tindakan inilah yang dinamakan sebagai sirah kontrak. Sirah akad perjanjian. Perjanjian ini merangkumi penawaran. Penawaran itu mana ijab. Ijab mana aku jual. Dan oleh penjual. Contohnya penjual berkata, saya menjual baju ini kepada anda dengan harga sekian. Juga merangkumi persetujuan qabul. Kita belajar ada bahasa Arab. Ijab, qabul. Ijab itu mana? Apa? Tawaran. Qabul, terima. Oleh pembeli. Contohnya seperti kata beli saya setuju. Atau saya membelinya. Atau dengan ucapan yang seumpama dengannya. Sirah terbagi kepada sirah secara langsung, sarih, secara jelas. Itu mana sarih. Dan sirah yang tidak langsung, tidak jelas, nama dia kinayah. Dalam kita jual beli, dalam kita berakad ni, gapa-gapa pun, dalam perkahwinan pun, dia ada yang sarih dan ada yang kinayah. Kena ingat dalam istilah kontrak, perjanjian, ada sarih, ada kinayah. Sarih itu mana jelas. Siapa-siapa dengar pun dia tahu orang ini dijual. Siapa-siapa dengar dia tahu orang ini kahwin. Orang ni cerai. Tapi kinayah, orang dengar tak mesti. Dia kena ada tanda lain yang menunjukkan dia tu berbuat sedemikian. Sirah secara sarih, secara langsung bermaksud setiap ungkapan yang jelas merujuk kepada jual beli. Contohnya saya jual kepada anda atau saya serahkan hak milik barang ini kepada anda. Sementara pembeli pula berkata saya beli atau saya terima hak milik barang ini. Sebagai tanda persetujuan, pembeli cukup dengan hanya berkata saya setuju. Ini yang kita jual beli sekarang dah. Banyak kawan kita jual beli. Kata kawan-kawan kita yang tidak Islam pun kalau jual kawan Islam, jual lagi, jual juga dia. Kalau dia mengaji juga, bak jual beli. Sini lah, bak jual beli sini. Sirah secara tidak langsung, kinayah. Pula bermaksud ungkapan yang boleh membawa maksud jual beli dan pada masa yang sama juga boleh membawa maksud yang lain. Contohnya seorang penjual berkata, saya jadikannya milik engkau dengan harga sekian. Dia kata, ni, barang ni, 500 riyal, ambil lah. Nak 500 riyal. Dia kata gitu. Kita tak tahu lagi, dia jual kata, nak 500. Ataupun dia berkata, ambillah dengan harga sekian. Ambillah harga 100 riyal. Ataupun saya serahkan dengan harga sekian.
Pembeli pula menjawab, saya ambil atau saya terima. Ungkapan yang diucapkan secara langsung dianggap sah sebagai jual beli jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sebaik sahaja ia diucapkan, tanpa perlu bergantung kepada niat. Sementara ungkapan secara tidak langsung pula tidak dianggap sebagai jual beli, kecuali jika ia dilakukan dengan niat jual beli atau ada tanda-tanda yang merujuk kepada wujudnya proses jual beli. Mana dia kata ambil bukan niat 500. Dia tak kata aku jual. Jadi kena tengok tanda lain dulu. Manakala kita ambil WBC dia terima je lah. Adakah jual beli boleh berlangsung dengan hanya hulu-menghulu? Tak saya kata kau apa. Ambil WBC dia, penjual tu nasi buku. Tak kata saya jual, saya beli. Boleh ke tak boleh? Ni kita beli gapo-gapo pun, kacang putih polis dia jual beli juga. Jadi kalau tak kata boleh ke tidak? Ini soalan dia. Soalan dia ni jual beli secara langsung, secara tak kata. Dalam istilah bahasa Arab dia panggil bai' al-mu'aqah. Dia panggil bai' apa ni? Bai' al-mu'aqah. Itu istilah Arab. Tulis tepi itu al-mu'aqah. Seperti apabila penjual menghulurkan barangan dan pembeli menghulurkan wang tanpa sepatah perkataan antara mereka. Ataupun hanya seorang saja yang bersuara sementara seorang lagi hanya diam. Penjual yang kata, mau jual nasi di buku ni 3 ya. Pembeli tak kata apa, pakai ambil saut kopi itu pergi. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i ialah kedua-dua pihak yang mengikat kontrak. Yang buat jual beli perlu melafazkan akad tersebut. Dan jual beli tidak sah hanya dengan hulur menghulur. Pendapat apa yang dia kata ni? Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tidak sah jual beli tanpa akad. Pakai main hulur ambil beli ni tak sah. Maknanya kalau tak sah banyaklah milik kita tidak sempurna. Karena kita milik benda yang tidak diakad dengan sempurna. Berat juga ni dah. Pendapat yang pertama ni. Beberapa orang fuqaha mazhab Syafi'i membolehkan jual beli dengan cara hulur menghulur cuma bagi barangan yang murah seperti sekati roti, seikat bawang atau sebagainya. Beli benda kecil lah. Manakala jual beli secara hulur menghulur ini tidak sah bagi barangan mewah atau barangan yang mempunyai nilai yang tinggi. Dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi tak sah. Barang yang murah atau barang mahal, selagi tak ada akad jual beli, aku jual, aku beli, tak sah. Pendapat yang kedua, boleh dengan barang yang murah saja. Nak beli air apa ni, nasi buku, roti, 2 riyal, boleh, tak payah akad. Tapi kalau nak beli barang-barang beratus-ratus ribu, kena akad. Walau bagaimanapun. Dan ulama-ulama mazhab yang mutaakhir, ulama kemudian, seperti Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini tahun 900 lebih dah. Meninggal dia. Membenarkan apa jual beli yang dilakukan melalui cara ini, jika cara ini telah menjadi amalan yang diguna pakai. Jadi alhamdulillah. Pendapat ulama mutaakhir kata, kalau sekiranya di tempat kamu itu, kalau kita beli barang dia hollow kita tu dengan resip dia, tak kata jual beli pun tak apa. Sah dah. Pasal suasana hari ini sudah orang tak kata lagi jual dan beli, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda reda tu ada. Kata dia buku barang wui kepada kita. Tengah kedai tu ada resip lagi pula bagi. Itu tanda dia. Pendapat ini lebih memudahkan dan lebih peka kepada kemudahan orang ramai. Pendapat ini juga mendapat mengelakkan masyarakat daripada terjebak dalam dosa dan aturan yang boleh membatalkan jual beli mereka. Apatah lagi pada hari ini jual beli secara hulur menghulur telah diamalkan secara meluas. Pada hari ini jarang sekali kedua-dua pihak yang berjual beli mengucapkan penawaran dan persetujuan ijab dan qabul. Mana jelaslah kepada kita, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat mutaakhir yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Nawawi mengatakan boleh kalau sekiranya semua dalam masyarakat itu telah menjadi uruf dengan tanda dia bagi itu, maknanya sudah menjadi tanda. Dia terima duit, kita terima barang, boleh menjadi terima. Ataupun dia tak kata apa-apa, tapi sudah kita beli, dia bagi kertas, so kita sign perjanjian, nak beli rumah beli. Dia tak kata lah aku jual lah rumah ni 300,000 tak. Kau kata lagi. Tak kata dah, pakai bagi surat, kita sign kontrak. Dia pun sign jual, kita sign beli.
beli kereta macam itu ikut saing. Itu ulama-ulama kata telah menunjukkan kepada silah cara bertulis itu boleh diterima. Perbincangan di atas hanya membabitkan orang yang boleh bercakap. Bagi orang bisu, mereka hanya perlu menunjukkan isyarat yang mudah dipahami dan biasa digunakan dalam keadaan seperti ini. Isyarat ini diterima bagi menggantikan ucapan yang perlu diucapkan atas dasar keperluan yang mendesak. Isyarat ini dapat menyatakan hajatnya sama seperti ucapan yang digunakan oleh orang yang boleh bercakap. Selain itu, tulisan juga termasuk dalam erti kata isyarat. Malah ia lebih baik kerana tulisan memberikan bukti yang lebih kukuh bagi melambangkan hasrat atau kerelaan. Maknanya kita boleh terima pendapat ulama-ulama sekarang ini boleh menerima. Kalau kita tak kata akad jual beli pun, sehingga kita sign kontrak, itu sudah menunjukkan bahawa kita sudah bersetuju dengan perkara tersebut. Jadi syarat sewah ini banyak juga. Kita akan sambung dalam perbincangan seterusnya insya-Allah. Ta'ala.